Assalamualaikum, selamat petang murid-murid. Bertemu lagi dengan Cikgu Ani. Hari ini kita nak belajar tentang bahan campuran. Kita akan melihat beberapa perkara termasuk yang sudah kita belajar sebelum ini. Yang pertama tentang kaedah mengasingkan bahan bercampur. Kedua, mengenal bahan yang boleh larut dan bahan yang tidak boleh larut. Dan yang ketiga, mengenal kaedah ataupun cara bagaimana kita melarutkan bahan boleh larut dengan lebih cepat. Ini adalah kaedah kita mengasingkan bahan bercampur yang telah murid-murid belajar, iaitu menyisih, iaitu kita mengasingkan bahan dengan menggunakan tangan kita, memilih dengan menggunakan jari kita mengasingkan, bermakna bahan bercampur itu saiznya agak besar. Kedua, menggunakan penapis ataupun kita menapis, contohnya menapis air teh, menapis serbuk kopi. Yang ketiga, kita menggunakan magnet. Menggunakan magnet ini bila bahan bercampur itu adalah sebahagian daripadanya bahan yang diperbuat daripada logam. Baiklah murid-murid, sekarang kita nak tengok bahan yang boleh larut dan juga bahan yang tidak boleh larut. Kita akan jalankan uji kaji untuk mengesahkan sesuatu bahan itu boleh larut ataupun tidak. Di sini murid-murid boleh lihat 3 biji gelas yang kita masukkan air. Dan kita akan masukkan gelas A, gelas yang pertama dengan beberapa biji batu. Yang kedua, kita akan masukkan sesudu garam. Dan yang ketiga, kita akan masukkan kacang hijau. Jadi ketiga-tiga bahan yang telah dimasukkan ke dalam gelas yang mengandungi air tadi dikacaukan. Dan kita akan lihat bahan mana yang akan melarut dan bahan mana yang tidak akan melarut. Bahan yang larut pasti tidak akan kelihatan lagi di dalam gelas, manakala bahan yang tidak melarut tetap ada di dalam gelas berkenaan. Hasil uji kaji menunjukkan garam telah tidak kelihatan di dalam air berkenaan, manakala batu dan juga kacang hijau masih ada. Ini membuktikan hanya garam yang telah larut antara ketiga-tiga bahan yang kita gunakan di dalam uji kaji ini tadi. Apabila kita telah mengetahui ada bahan yang boleh melarut dan ada bahan yang tidak boleh melarut, bagaimana pula kita nak tahu bagaimana bahan yang boleh melarut ini dengan kadar yang lebih cepat? Adakah dengan hanya mengacau bahan berkenaan di dalam air, ataupun adakah bila kita mengacau bahan berkenaan di dalam air panas? Mari kita tentukan. Dalam uji kaji ini, bahan yang kita perlukan adalah gula pasir, sudu untuk mengacau, air ais 1 gelas, air paip 1 gelas, air panas 1 gelas. Jadi,
Dalam ketiga-tiga gelas yang mengandungi air ais, air paip dan juga air panas, tiap-tiap satunya kita masukkan sesudu gula pasir. Setelah memasukkan gula ke dalam ketiga-tiga gelas, maka gula ini dikacau serentak supaya kita mendapatkan hasil yang adil. Kita nak tengok gula yang manakah akan melarut paling cepat. Sebelum menyebut hasil uji kaji, mari kita tentukan pemboleh ubah dalam uji kaji ini. Bahan apakah yang kita telah ubah? Bahan yang kita ubah ialah suhu air, di mana kita menggunakan air sejuk iaitu ais, air paip dan juga air panas. Manakala bahan yang kita tetapkan ataupun bahan yang kita kekalkan sama ialah jumlah sesudu gula yang kita masukkan di dalam tiap-tiap gelas. Apa pula yang kita perhatikan iaitu hasil uji kaji ini? Daripada hasil uji kaji ini, kita dapati gula melarut lebih cepat dalam air panas berbanding air sejuk dan juga air paip. Sekian pembelajaran kita untuk bahan campuran pada hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.